saudara pengurusi majlis, Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, melangkap Presiden Amanah dan juga ahli ataupun ahli jawatan kuasa tertinggi Majlis Presiden Pakatan Harapan, Datuk Rafiq daripada Barisan Nasional dan UMNO, Yang Berhormat Puan Jamalia, Pak Abu daripada DAP dan juga Amanah, rakan-rakan keadilan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini kali pertama dalam sejarah saya berucap selepas Mat Sabu. Selalu saya ceramah selepas saya biasanya Abang Mat. Tapi tak apalah, alhamdulillah dapat bersama-sama pada hari ini. Tak boleh panjang, saya minta maaf lewat sikit. Di Tanjung Karang sebentar tadi bersama dengan Perdana Menteri. Kalau dengar ceramah daripada Abang Mat, Perdana Menteri ini saya tak tahu dia makan apa. Sebab baru saat tadi petang kami meeting sampai pukul 6. Malam ni di Tanjung Karang. Pagi tadi saya tak tahu di mana. Hampir setiap masa dan waktu beliau menjelajah seluruh Malaysia, bertemu dengan rakyat, membincangkan beberapa penyelesaian segera kepada rakyat. Kalau cerita Sabah dan Sarawak ni, saya ingat dalam tempoh 8 bulan semasa pentadbiran kerajaan perpaduan ini, 8 bulan ni, saya ingat saya hitung tangan dah dekat 4 kali dah beliau ke Sabah. Mungkin dekat 5 kali beliau ke Sarawak. Dan inilah dia kerajaan kita di bawah Perdana Menteri yang baru menanggung amanah hasil daripada perkembangan baru dan lembaran baru dalam politik Malaysia. Abang Mat, saya dengar sebentar tadi, sikit sebanyak dah jelaskan tentang beberapa perkara khususnya kepada kewajaran penggabungan ini dan kewajaran pertubuhan dan juga kewujudan unity government ini demi untuk kesejahteraan, kemakmuran dan juga Malaysia yang sedang berdepan dengan detik yang begitu sukar, khususnya selepas pandemik COVID-19. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, tak berapa lama lagi sebenarnya, hari ini tanggal kita ataupun tarikh kita adalah 19 hari bulan. Selain daripada hari ini Ma'al Hijrah ataupun sambutan awal Muharram, hari ini juga bermakna kita hanya tinggal 10 hari sebelum penamaan calon, iaitu pada 29 hari bulan. Dan kurang daripada sebulan untuk kita mengundi dalam pilihan raya negeri, menentukan nasib negeri Selangor dalam tempoh 5 tahun lagi. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, lembaran baru politik Malaysia dalam negara kita dengan kewujudan sebuah kerajaan yang namanya Kerajaan Perpaduan telah membuka peluang baru kepada rakyat dalam negara kita. Dan sebenarnya sebagaimana yang saya pernah sebutkan dalam bengkel seminar kami ataupun Koalisi Perpaduan dan Permufakatan Perpaduan baru-baru ini, lembaran baru ini telah menggariskan satu landasan baru dalam politik Malaysia. Pada tahun 98 sampailah tahun 2022, kita ada dua landasan. Landasan mengekalkan corak lama dan juga kaedah lama dan juga formula lama, ataupun landasan yang kita katakan landasan pembaharuan dan perubahan. Itulah yang dinamakan sebagai landasan reformasi. Dan kawan-kawan masa itu di Barisan Nasional ingin mengekalkan formula yang sedia ada. Tetapi landasan pada kali ini bertukar arah dengan satu garis. Sebab itu kewajaran pasukan yang wujud dalam pasukan perpaduan ini memang mempunyai beberapa garis yang sama. Garisnya garis apa? Garisnya ialah garis yang ingin merangkul dan menghargai semua di dalam satu persepakatan. Ya, kita beza di antara Barisan Nasional, Parti Keadilan dan Pakatan Rakyat ataupun Pakatan Harapan. Beza. Tapi beza kami kepada corak dan pendekatan politik, bukan kepada bentuk dan gaya politik. Sebab Barisan Nasional ada wakil Cina daripada MCA, ada wakil Sabah Sarawak sebelum ini, ada wakil India daripada MIC, Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat, Barisan Alternatif juga mewakili corak-corak itu kerana ingin memastikan semua diambil kira dan pastikan
rakyat dalam negara kita bergerak dengan konsensus atau hubungan yang akrab semua. Tetapi bila unity government ini ditubuhkan, ia dapat satu garis baru. Garisnya apa? Garis di antara sebuah koalisi dan permufakatan yang merangkumi semua. Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Warisan, GPS, GRS, semua daripada Sabah, Sarawak dan seluruh Semenanjung dan kaum ada di dalam kumpulan itu, dengan satu lagi kelompok yang namanya konon namanya Bersatu, tetapi menggalakkan pemisahan dan pemecahan dan cuba mewujudkan suatu istilah. Kononnya kita perlu kembali kepada asas politik Melayu, supaya Melayu yang besar mentadbir memerintah, yang lain jadi parti gerakan, jadi parti gelakkan. Dia orang bergerakkan, dia tak bergerak, dia jadi digelakkan. Sebab apa, saudara? Ini penting untuk masa depan kita, dan juga nampak penting kepada Malaysia dan juga negeri Selangor. Hari ini kita lihat permainan yang dibawa oleh mereka ini, yang menggunakan apa juga perkara. Abang Mat sentuh tadi tentang musuh-musuh Allah. Istilah yang dikeluarkan yang sangat bermasalah. Minta maaf, betul minta maaf. Tapi bagaimana tergamak dia keluarkan kenyataan itu dan lahir daripada otak dan fikirannya, menunjukkan bagaimana mereka ingin mencipta satu ruang yang A ataupun B. Kami ikut kamu, kami atau kamu. Kalau kami masuk surga, kalau kamu tak tentu lagi. Kalau ikut kami, Melayu terbela. Kalau ikut kamu, Melayu akan hilang buminya atau hilang tanah airnya. Saudara, Abang Mat, orang Melayu, UMNO. Dekat UMNO tu saya rasa semua UMNO, semua Melayu. Saya pun orang Melayu. Apa yang kami lawan, apa yang kami tindas, apa yang kami gadaikan di negeri ini? Tak ada. Alhamdulillah kita di negeri Selangor 3 penggal kita takbir. Di Tomah juga sebelum ini kita buktikan orang Melayu tidak terpinggir. Hasil masuk pemimpinnya hasil berkembang dengan baik, ataupun hasil daripada bumi negeri kita terus baik. Tidak ada siapa yang tersisih. Bila kita siapa tidak ada yang tersisih, bukan berarti orang Melayu tersisih. Orang Melayu terus diperkasakan. Kita ada penjawat-penjawat awam, orang Melayu PTD yang kerja keras, baik. Tak ada masalah. Sebab itu saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, 2 minggu, 3 minggu sebelum ini bermula beberapa serangan ataupun cubaan untuk memperlekehkan kita. Cubaan mereka ingin menyebutkan bahawa negeri Selangor mundur. Saya keluarkan draft reserve, saya keluarkan redraft tentang pencapaian pelaburan, saya keluarkan draft tentang sumbangan KDMK. Alhamdulillah, negeri kita tidak mundur. Malahan makin lama makin naik, makin baik. Reserve kita naik, hutang kita makin kurang. Bila kita tunjuk reserve kita naik, hutang kita kurang. Dia kata bolehlah Amir tak belanja. Saya baru keluarkan minggu ini satu fakta dan data yang baru. Sepanjang Azmin Ali dekat 4 tahun jadi Menteri Besar Negeri Selangor, dia belanja untuk kebajikan rakyat berapa? 1.3 bilion. Di bawah Pakatan Harapan dalam penggal ini berapa, tuan-tuan? 2.3 bilion lebih, 1 bilion lebih Malaysia. Jadi saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, hari ini dalam pemilihan, dalam pilihan raya, kita nak tengok siapa yang boleh deliver, siapa yang boleh lakukan, siapa yang boleh melaksanakan. Dan Alhamdulillah, sebagaimana saya sebut, walaupun kita bersetentang dengan Barisan Nasional dan UMNO sebelum ini, kali ini masanya kita bersama, kerana masing-masing ada landasan itu yang meraihkan semua. Dan Barisan Nasional ada pengalaman yang cukup lama mentadbir. Negeri Selangor dulu ditadbir siapa? Barisan Nasional dengan UMNO. Sebahagian pembangunan dan kemajuan dibawa oleh UMNO dan Barisan Nasional. Dan sekarang
Kemajuan yang ada dilaksanakan sekarang di bawah Pakatan Harapan, di bawah Perikatan Nasional. Pengalaman 33 bulan Perikatan Nasional di dalam Kerajaan Persekutuan adalah pengalaman sebuah kerajaan yang gagal. Di antara mereka yang bawa pembangunan Barisan Nasional, bawa kemajuan Pakatan Harapan, bergabung serentak bersama nak majukan negeri atau nak pilih Perikatan Nasional, sebuah kerajaan yang gagal dan terbukti tak layak untuk mentadbir negeri macam negeri Selangor. Bila kita sebut macam ni, dia kata kita angkuh, sombong, humbankan orang sombong macam ni. Siapa yang sombong? Orang sombong ni sebenarnya orang yang tak sedar diri. Ini masalah mereka, tak sedar diri. Mereka jadi kerajaan, diberikan peluang jadi kerajaan dengan cara yang tidak bermaruah. Lompat, khianat, tubuh kerajaan 33 bulan, jadi kerajaan gagal. Siapa yang sebut rakyat? Yang gantung bendera putih siapa? Rakyat. Yang buat hashtag siapa? Rakyat. Sekarang dia cuba nak, kononnya nak sebut kerajaan Selangor gagal. Tak tengok cermin muka orang seperti ini. Bila kita keluar fakta, dia kata sombong angkuh. Dia tuduh, dia fitnah, dia reka cipta. Ini adalah orang yang jauh lebih buruk daripada sombong dan angkuh. Dan orang-orang ini jangan bagi peluang untuk beri dan takbir negeri ini, kerana mereka adalah orang yang gagal dan mahu hidup semua orang gagal macam mereka. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, bila kita sebut tentang data, bila kita sebut tentang angka, kita spend 2.3 bilion, dia kata tipu. Ini bukan data saya, ini di Jabatan Pembandaraan Negeri, ini di Bendahari Negeri. Kita tambah program jadi 46 program. Bila kata rakyat ada masalah harga barang, no, bukan sekarang ni. Saya umum bila? Bulan 9 tahun lepas. Masa tu PN dalam kerajaan pusat. Bukan saja harga barang tinggi, tetapi bekalan tak cukup. Masa tu sampai saya buat lawak jenaka. Biar negeri lain tak ada telur, tetapi orang Selangor ada telur. Sebab hari-hari kita boleh pastikan bekalan telur melalui jualan ihsan rakyat ataupun je. Bukan saja jual telur dengan ayam dan jualan ada, tetapi jualan dengan lebih murah. Tuan-tuan, datanya kita belanja dekat 50 juta. Tak banyak tuan-tuan, 50 juta. Memanglah banyak kalau bagi poket saya. Saya pun tak pernah pegang 50 juta tu tuan-tuan. Tak pernah pegang. Tetapi 50 juta tu untuk sebuah negeri yang spend dekat 2 bilion, kita ambil daripada mana? Saya ambil daripada anak syarikat kita, PKPS. Dia jual kelapa sawit, tanah kerajaan negeri dulu beli. Dia ada ladang kelapa sawit. Saya tanya, untung kamu ada berapa? Saya punya reserve ada 400 juta. Tak apa, tarik sikit 50 juta. Untuk apa? Untuk kurangkan beban rakyat. Di satu dun, saya percaya lebih daripada 15 kali kita dah turun dah. Jualan ihsan setiap hari 9 tempat. Saya masih ingat bila saya buat macam ni, ada sebahagian pimpinan-pimpinan yang di sebelah sana, dia kata nak jual ayam, ikan, nak beli hati rakyat setakat jual ikan rakyat. Saudara, orang-orang ni tak tahu pun tentang keluh kesah dan tak pernah tahu pun tentang apa yang berlaku. Hanya sekarang baru mereka sebut. Tengok kenyataan yang dikeluarkan. Hadiah wang bila tentang harga barang. Oh, inflasi berlaku seluruh dunia. Semua berlaku peningkatan harga. Wan Zawawi sebut apa? Bukan masalah besar. Masa itu timbalan Menteri Pertanian. Sekarang baru pun nak jadi juara. Kamu nak main isu ni boleh main. InsyaAllah rakyat negeri Selangor, di Selangor sejak bulan 9 dulu sampai tahun depan, insyaAllah kerajaan negeri bukan akan buat, telah buat dan bagi bantu lebih 1 juta keluarga dengan program jelajah ihsan dan bantuan kurangkan beban rakyat. Saudara dan tuan-tuan sekalian, lalu mereka mulalah mengorak benda yang lain. Kononnya negeri ini tak ada pelaburan. Saya tunjuk fakta.
2018, 2017 kita punya pelaburan 7 bilion. 2018 pelaburan kita 18 bilion. Turun sikit 17 bilion tahun 2019. Itu kan meningkat dekat 10 juta, 10 bilion ringgit. Orang ni takkan boleh terima kenyataan. Jadi bila dia tak boleh terima kenyataan data ni, dia terpaksa lah jemput orang macam Sanusi datang pergi Selangor. Sebab boleh berlabun, sebab boleh menceceh, sebab boleh maki Hamun, sebab boleh orang ini percaya dia boleh cakap apa sekalipun, termasuk sampai terlepas batas, terlepas garis, menghina, mencerca. Dia kutuk saya, tak apa, kita ni ahli politik kena kutuk, biasalah. Abang Mat dengan Bre Mali dulu, dia kutuk Mat kutuk dengan Bre Mali, tak ada masalah. Banyak-banyak kali dah kita tahu kutuk-kutuk gurau sikit sebanyak kadang-kadang. Tapi jangan sampai sentuh tentang kesultanan, tentang istana. Ini dah diingatkan, jangan sentuh. Tetapi orang-orang ini kadang-kadang dia dah tak boleh buat apa, dia terpaksa menyentuh dan dah terlepas kata. Tapi malangnya, bila pemimpin-pemimpin dah terlepas batas ini, diambil tindakan. Ada pula memutar-mutar ini nak sebab pilihan raya. Ada juga putar-putar ambil tangga, minta kasihan, minta belas. Kenapa tahan pukul 3-4 pagi? Sesedara dan tuan-tuan sekalian, ini yang kata Melayu ni, yang kata Islam. Islam dan Melayu dengan raja-raja ni tak boleh nak terlalu ataupun agak kurang ajar ataupun kurang ajar. Dengan orang tua pun dinasihat jangan kurang ajar. Nak nasihat ada cara dia, nak bercakap ada cakap dia. Istana ada bahasa dia. Kan? Semuanya memang ada kaedah dan ada adab. Apatah lagi dalam rukun negara diingatkan tentang kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kesopanan dan kesusilaan. Semua batas-batas ini dilanggar. Dan bila dia langgar, bila seorang-seorang langgar ni, yang lain semua senyap. Yang lain semua senyap, tak berkutik. Saya nak tanya, apa pendirian PAS Negeri Selangor? Saya nak tanya Azman Ali yang konon nak bertanding di sini, konon pejuang Melayu, apa sikap kamu kepada kebiadaban Sanusi? Kenapa diam? Kenapa membisu? Kenapa tak berkata apa-apa? Kenapa jadi pemimpin batal? Hari ini saudara tak berkata apa, diam, tak berani tegur pun. Sekurang-kurang tegurlah kalau terlepas kata, tak berani. Sebab apa? Sebab dia rasa ada keuntungan politik. Sebab dia apa? Dia rasa dia boleh dapat menang. Dia rasa dia lari daripada Bukit Antarabangsa ke Hulu Kelang, nanti dia boleh menang. Insya Allah gabungan unity kerajaan perpaduan, gabungan perpaduan di Hulu Kelang akan menang sekali lagi. Dan umpan orang pacul, petakut dan tak berani mengatakan pendirian ini. Sebab itu saudara dan tuan-tuan sekalian, saya minta semua rakan-rakan yang ada di sini, kita bersatu hati, lupakan hal yang lama. Kita ada kerangka besar yang perlu kita selesaikan. Negara ini kita perlu selamatkan sama-sama, kita perlu pulihkan sama-sama. Bagi mereka yang tak mahu ataupun mereka yang cuba nak pecah belah, mereka boleh duduk di tepi dan terus cuba pecah belah. Saya yakin hijrah mengajar kita untuk berpadu. Nabi melaksanakan hijrah. Hijrah itu menyatukan di antara kaum Muhajirin dan Ansar, orang di Madinah dan orang di Mekah, dan kemudian menyatukan pelbagai keturunan kelompok agama dengan piagam Madinah. Selepas itu, marilah kita ambil pengajaran hijrah yang ada pada hari ini dengan membawa elemen perpaduan ini, dan kita tolak mereka yang membawa elemen perpecahan,
elemen-elemen ini sesedara yang sedang merebak disebarkan kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Kita semua adalah agenda ataupun ejen perpaduan, dan kita perlu bekerja keras. Pastikan setiap PDM, setiap daerah mengundi, pastikan setiap lorong, pastikan setiap rumah, pastikan setiap pintu kita dagat, kita jumpa, kita cari. Pastikan setiap address, pastikan setiap IP address. Kalau tak ada, tak sempat nak pergi secara fizikal, untuk kita lawati, dan pastikan mereka bersama dengan usaha kita selamatkan negara. Pastikan Pakatan Harapan menang di Hulu Kelang. Boleh tak boleh? Pastikan sahabat-sahabat kita Barisan Nasional menang di Gombak Setia. Boleh tak boleh? Pastikan juga jangan lupa saya di Sungai Tua nanti. Boleh tak boleh? Jadi mulai malam ini, jangan tunggu lagi. Jangan tunggu lagi. Kita semua kena kerja. Kita kena semua cari orang. Kita semua kena pastikan tugas ini kita laksanakan. Tugas ini kita muktamadkan. Dan insya Allah, dengan izin Allah, dengan ikhtiar dan usaha kita sama-sama, insya Allah 29 kita mula secara rasmi. Malam ini secara rasmi kita rasmikan bilik gerakan kita. Di semua daerah mengundi kita mula gerak. Insya Allah, dengan izin Allah, kita doa sama-sama 12 hari bulan Ogos tertubuhnya Kerajaan Perpaduan, dan Hulu Kelang akan sumbang salah satu kunci ke arah majoriti yang selesa untuk kita. Boleh tak boleh? Perpaduan! 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 Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.